macam sangat menguji kesabaran saya. Sebagai ibu bekerja, kadang balik kita penat, so macam cepat kita nak marah bila dia buat perangai semua kan. Boleh tak saya minta pendapat ataupun tips-tips daripada Umi, macam mana saya nak kontrol saya punya emosi, lebih pada emosi ibu, nak uruskan anak saya yang mungkin dia lebih macam nak ambil perhatian daripada kita, cumanya saya gagal nak kontrol saya punya emosi gitu. Terima kasih. Maknanya lebih pada mudah marah lah, cepat marah. Sebab yang tu kira memang perlu mujahadah lebih sikit lah, insyaAllah. Sebab Umi sebenarnya dulu, masa zaman-zaman sebelum kahwin, Umi seorang yang pemarah, very hot tempered, cepat sentap, telinga nipis. Tapi Allah kurniakan anak-anak yang macam selang setahun sebenarnya kan, dengan bermacam-macam ragam tu. Dari situ sebenarnya ada hikmah dia. Umi belajar untuk belajar bersabar kan. Tambah lagi dengan challenging experience yang orang mengata kita duduk rumah dan berbagai-bagai. Jadi mematangkan kita sebenarnya. Jadi kita kena ambil steps lah macam mana nak untuk redakan, jangan cepat marah semua ni. Ada setengah benda-benda yang mungkin kita kena ignore kan. Macam Umi, rumah, kalau anak-anak bersepah apa semua tu, kita kena kata semak tu cantik, semak tu seni. Kalau tak memang tension kan. Tension dengan rumah, semak dengan kita balik kerja. Ada benda-benda kita kena let go. Tak boleh macam ada dinding tau depan kita yang kita tak boleh tembus tu. Untuk kontrol diri kita. Kalau tak kita akan stress dan in the end depression. Sebab ramai sekarang ni kan orang depressed dan kena ambil ubat dan sebagainya. Memang kena bersabar banyak-banyak tu satu hal. Dan meluahkan tu pada selalunya dengan pasangan masing-masing lah. Kalau tak boleh mungkin dengan parents kita ke, dengan kawan baik kita ke, kena luahkan. And then satu lagi, solat ni lah, tahajud. Tu antara yang ni lah kan, usaha yang insyaAllah lah untuk kita bermunajat kepada Allah SWT, minta keampunan dan kekuatan untuk mendidik anak-anak ni. So ada anak yang nakal, yang sampai satu peringkat yang macam, ya Allah, macam mana nak buat ni kan. Yang ada penyakit mental pun ada. Umi stres sama kan. Sakit mental yang kita sebagai seorang caregiver, kita kena hadap benda tu. Dengan dia punya marah dia, dengan dia punya sakit dia, ubat-ubatan dia, financial problem, semua ambil. Tapi we go one step at a time kan. Okay, memang kena berkorban. Okay, dari segi kata, kita tak boleh kata, oh dia malas ke, dia tak bertanggungjawab ke, dia asyik tidur je. Mana kita kena kaji apa masalah dia. Untuk Umi ada cucu yang disleksia, ada cucu yang GDD kan, ada masalah pertumbuhan yang tak ikut fasa usia, ada yang speech delay. Jadi semuanya kita solve one at a time. Tengok apa punca masalah tu dan cari kaedah dia. Kalau perlu pergi pada pakar, pergi pada pakar. Kalau perlu ambil ubat untuk tenteramkan dia. Kalau maksudnya dia perlu ambil ubat untuk dia sober sikit kan, untuk dia tak tantrum sangat ke apa, ambil ubat. Kalau suplemen, dia perlu suplemen untuk connect dia DHA tu, sensory problem ke apa, cari. Jadi pengorbanan ni yang perlukan. Tapi dia tak boleh kata macam masalah macam mana aku stres. Cari solution macam mana. Dan bercakap dengan, kalau boleh insyaAllah lah pasangan yang memahami akan sama-sama dengan kita. Kalau pasangan kita tak helpful, cari orang lain. Our parents, our friends, support group, macam-macam. Tapi jangan biarkan kita keseorangan dan larut dalam masalah tu, insyaAllah. Betul, setuju dengan Umi. Kalau perlu bercuti pun boleh. Sebab kadang-kadang dia bila dah larut sangat dalam masalah ni, dia perlu ada masa untuk kita tawakuf sekejap, kita berhenti sekejap, kita muhasabah diri kita, pergi bercuti, tenangkan fikiran lah, ajak suami ke dan sebagainya. Satu lagi kalau boleh, saya setuju betul, antara yang benda yang kita boleh bantu ialah, saya cadangkan kita makan suplemen makanan tambahan
untuk fizikal. Sebab fizikal yang kuat sangat penting untuk survive. Minda kita akan tewas kalau badan kita tak kuat. Kita akan mudah dipengaruhi emosi kalau tubuh badan kita tak kuat, kalau kita terlalu penat. Sebab tu masalah kadang benda ni berlaku bila balik kerja. Balik kerja dah penat-penat, anak buat hal. Dia masalah bila badan tak kuat. Itu satu, kita bantuan daripada sudut fizikal. Dan saya sangat setuju poin Umi tadi bila mana Umi cakap pasal solat tahajud. Dan mana-mana solat pun saya kata, utamakan, cuba masa kita sembahyang fokus untuk khusyuk. Khusyuk masa solat. Kalau saya biasa jumpa dengan doktor psikiatris kan, bila dia kata pasal nak elak stres ni, dia akan bagi tiga kaedah. Mula-mula dia kata cuci muka, pergi beralih ke tempat lain, lepas tu bayangkan benda-benda yang indah. Dan dia kata benda tu semua tercover dengan solat. Ambil wuduk, pergi kat sejadah, bayangkan benda yang indah. Apa yang lebih indah daripada Allah? Khusyuk. Memang dalam surah Al-Mu'minun Allah kata orang nak berjaya ni first dia khusyuk. Bila mana dia khusyuk, dia boleh spend masa 5 minit untuk fokus Allah sahaja. Dia dah latih otak dia untuk fokus. Aku kerja, fokus kerja. Habis kerja, aku tutup cerita kerja, fokus anak-anak aku. Dia jadi penat, stres tu sebab kita duk bawa lagi masalah kerja. Balik rumah tu duk bawa lagi masalah kerja. Kita tak boleh fokus. Sebab tu berlatih minda kita fokus waktu solat. 5 minit, 10 minit tu fokus. Latih minda kita, setiap hari latih. Supaya sampai masa dengan anak, aku fokus dengan anak. Tutup cerita kerja, fokus dengan anak aku. Dia nak buat hal, buatlah. Itu benda-benda. So semua seimbang. Spiritual kita, mental kita, fizikal kita. Benda tu akan support emosi kita sebenarnya. Itu, dia kena seimbang 4 benda ni. Satu lemah, dia jatuh. Sebab tu kita seimbang tadi. Kita cerita nak bangunkan fire, bakar jiwa kita ni dengan 4 faktor tu. InsyaAllah boleh ya? Okey, harap menjawabnya persoalan puan tadi insyaAllah. Boleh tak saya nak minta izin sikit sebelum kita pergi lebih jauh ni. Ada beberapa benda yang saya nak mempromosikan lah. Okey, insyaAllah kita dah jawab sesi pertanyaan. Ada satu lagi persoalan? Okey. Okey, minta maaf saya nak tanya satu soalan lagi. Saya Ustazah Yus dan ingin bertanya, kalau macam ada ibu bapa yang, ibu bapa kadang-kadang dia stres, lepas tu dia marahkan anak tu, lepas tu dia terlepas cakap. Kan kata-kata ibu tu doa, dia memang masa dia cakap tu memang dia semarah sangat. Lepas tu macam mana balik dia nak tarik kata-kata untuk anak yang dia doakan tu. Kiranya macam dia terlepas cakap. Ada tak jalan untuk tarik balik kata-kata tu untuk dia jangan terjadi kepada anak tersebut? Ada cara tak? Okey. Terima kasih puan. Ada lagi ke? Tak ada. Ada lagi? Tak saya duduk balik. Tak ada dah? Okey. Oh, ada lagi? Tak ada dah? Saya tak nampak ni sebab power saya naik balik ni PKP ni. Okey. Soalan dia tadi ialah cara ya, kalau kita dah terlepas cakap dengan anak kita. Betul, Umi Umi memang betul-betul jagalah bab kata-kata ni. Kadang-kadang terlepas juga kan sebenarnya. Bila marah kita tak boleh kontrol benda ni. Sebab tu pernah dulu nama saya kan Suhail. Suhail ni maksud dia mudah. Maksud kita bagi nama kat anak kita, benda tu mempengaruhi juga kan. Sebut mudah, semua benda saya buat mudah. So buat homework bermudah-mudah je lah, tak payahlah buat kan. So tolong buat kerja mudah je lah, settle je, ni kira settle lah, tak payah buat lah kan. Jadi sampai Umi nak tukar nama saya, nak panggil Azim. Besar sikit, tu dapatlah, besar tu dapatlah kan. Tapi besar lain lah. Jadi memang betul kata-kata ni dia akan efek. Sebagai contoh, antara benda yang, sebab dia memang otak kita macam tu tau. Kalau saya nak kata, pernah saya ditangking oleh ayah saya. Waktu tu abah saya tarik telinga saya waktu tu depan kawan-kawan saya, sebab saya main waktu solat tarawih. Saya main dengan kawan-kawan saya solat tarawih. Abah saya tengah-tengah ni, dia keluar dari belakang, muncul, dia tarik telinga saya depan kawan-kawan. Malu, kita ketua kepala budak-budak nakal, kena tarik
tarik telinga dengan bapak sendiri kan, depan kawan-kawan, jatuhlah maruah kita selaku ketua kumpulan kan. Jadi waktu tu memang malu lah, memang tak berhenti. Ingat benda tu. Balik tu abang saya pujuk ketuk pintu, Suhai bangun, Suhai ni ada kumpulan Raihan buat show dekat bawah ni, TV7 ke apa waktu tu kan. Saya minat kumpulan Raihan waktu tu. Lepas tu saya pun macam keluar bilik, muka basam, tapi tengok juga kumpulan Raihan, minat kan. Jadi bila saya besar-besar, saya tak ingat dah momen ayah saya pujuk tu. Saya paksa ingat benda tu. Yang kita ingat apa? Kena tarik telinga tu. Benda tu akan bermain. Sebab memang otak kita berfungsi macam tu. Bila kita dalam masalah, otak kita akan hantar signal kejadian paling buruk yang dalam hidup kita yang kita akan ingat. So, kalau kita dah rasa kita buat benda tu yang akan mengesani pemikiran anak kita, kita kena cover dengan satu benda yang kuat untuk mengesani minda anak kita. Sekadar minta maaf tak jadi, mungkin datang dalam bentuk surprise kat dia. Itu sekadar nak, kalau benda tu benda betul tak apa. Macam saya, dia tarik telinga, sampai sekarang saya ingat saya tak berani dah main kat masjid. Kalau benda tu macam mungkin bukan salah dia pun, kita tengking, kita cakap benda tak baik dekat dia, yang tu kita kena ganti dengan benda yang sangat kuat untuk masuk dalam memori long term memori dia. Sebab kalau tak, apa-apa berlaku, dia akan hantar signal. Mak aku dulu maki aku. Benda tu first kali. Dia ada masalah macam, aku tak boleh, mak aku maki aku. Signal benda tu yang akan first kali otak dia hantar. Yang paling, igawan paling buruk dalam hidup dia. Sebab tu kita nak cover dengan benda tu. Mungkin